Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syamir Zafri Akhir daripada Arwah 88. Okey, hari ini saya akan menerangkan tentang tajuk tentang pemikiran projektif. Okey, untuk subjek thinking skill. Okey. Pemikiran projektif ditandai oleh keupayaan meramal perkara-perkara pada masa ini belum hadir atau belum berlaku. Kemahiran berfikir secara projektif penting bagi mengelakkan pelbagai keputusan dan tindakan yang sangka betul pada waktu sekarang tetapi kemudian terbukti salah. Bagi menerangkan apa itu pemikiran projektif, katakanlah pada satu masa nanti jari kelingking manusia berubah bentuk menjadi ibu jari yang kedua. Jadi ibu jari. Akibatnya tiap-tiap tangan mempunyai dua ibu jari. Secara projektif dapat difikirkan perkara-perkara yang bakal terjadi akibat perubahan ini. Antaranya sarung tangan yang ada sekarang tidak dapat digunakan lagi. Ialah sebab jari kelingking jadi dua, jadi ibu jari kan. Dan kad penanganan sekarang barangkali perlu ditukar dengan yang baru dan banyak lagi. Syokir, ready ya? Ya, nak cakap lah. Okey, aku start dulu. Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua penonton setia rancangan Terpaling Pala Tahu yang membincangkan isu-isu semasa. Bersama saya, Muhammad Syokir Takif sebagai moderator. Ingin membincangkan bersama saya, Muhammad Syokir Takif sebagai moderator dan sekalian yang amat berhormat, Datuk-datuk sekalian. isu yang bertajuk kesan penambahan warga asing di Malaysia. Adakah kita melihat kesan penambahan ini sebagai sesuatu kelebihan atau kekurangan? Dipersilakan untuk pihak pencadang seorang untuk mengajukan cadangan. Adakah kesan baik dapat dilihat? Teruskan. Okey, baik, saya mulakan sebagai pencadang Okey, kalau dan ni kita boleh tengok di Malaysia kita sendiri dah terdapat banyak sektor industri semakin berkembang. Okey, manakala itu mungkin kita mungkin kekurangan tenaga kerja ataupun kos yang tinggi untuk membayar pekerja tempatan. So tak jadi salah mereka mengambil pekerja asing untuk menampung kita punya kata industri sekarang. Okey, ada kuat nak sambung? Sekejap. Okey, terima kasih di atas poin yang diajukan. Seterusnya, pada pihak pembangkang, ada yang nak membangkang poin Tuan saya bangkang dengan dia punya cadangan tu. Okey, kenapa nak dibangkang? Kenapa? Sebab kita dapat lihat untuk dari segi sekiranya pendatang asing datang, peluang pekerjaan semakin terhad. Kita boleh tengok kan, ramai graduan, ramai pekerja tempatan sendiri tak ada pekerjaan. Bahkan hanya ambil daripada warga asing saja. Yang betul. Rasa tidak berbaloi sebenarnya warga asing tambah di Malaysia. Tetapi adakah itu disebabkan Itulah saja daripada cadangan saya. Tetapi adakah itu disebabkan oleh sifat rakyat kita sendiri yang kadang-kadang memandang sesuatu kerja itu sebagai satu benda yang remeh ataupun tak dapat gaji yang bersesuaian dengan level education? Tapi tak apa, seterusnya. Okay. Terima kasih kepada poin pencadang yang lain. Kesan baik penambahan warga asing di Malaysia. Saya Muhammad Najib Muda Adnan dari kelas Arwah 88 ingin mencadangkan kebaikan terhadap datang asing kepada Malaysia ni. Tak ya. Sila duduk, jangan berdiri. Sila duduk ni. Okey. Poin saya di sini, kebaikan yang boleh kita dapati oleh pendatang asing ke negara Malaysia ni, salah satunya adalah meningkatkan imej negara kita sendiri. Okay. Contohnya lah kan,
pendatang asing ni datang luar negara yang tak tahu apa ada kat Malaysia. Setelahnya mereka sampai ke Malaysia, mereka lihat banyak jenis pekerjaan dalam sektor perladangan, sektor kilang, lepas tu ada adat dan budaya. Dari situ bila belajar kat Malaysia ni, keindahan-keindahannya. Macam ada kawasan-kawasan yang hutan hujan seperti itu tak ada. Dekat situ dia akan menceritakan apa yang ada kat Malaysia ni kat kawan-kawan mereka, mereka dekat negara sendiri. Dari itu dia akan bagi yang kawan-kawan mereka yang lain akan rasa tertarik ni datang dan bekerja di Malaysia. Itulah salah satu contoh yang saya boleh bagi. Oh, okey, baik. Terima kasih. Satu poin yang bagus daripada Yang Amat Berhormat Jimmy Adnan. Jimmy merupakan seorang gitaris terkenal walaupun berkejaya sebagai seorang Yang Amat Berhormat. Beliau juga seorang gitaris. Okey, seterusnya beralih kepada moderator Chowky untuk mengambil alih. Chowky, sila masuk. Okay. Aku tak tahu nak cakap apa nak cakap apa. Kau bagi turn untuk pembangkang pula. Okey daripada Muhammad Jimmy Adnan tadi dia diulaskan bahawa pendatang asing tu dia tertarik pada Malaysia, oleh itu dia ini dapat meningkatkan kita punya sektor ekonomi Okey ya, sektor ekonomi sudah sebegitu. Ada apa-apa yang pembangkang boleh cadangkan? Ada apa-apa yang anda bangkang, ada yang okey, dipersilakan. Okey, nampaknya pembangkang kita telah mencadangkan. Test. Dah. Pembangkang telah tewas ke? Okey, pembangkang tidak akan pernah tewas. Masuk. Okey. Teruskan. Selagi ada kita masuk. Ya. Saya ni nak melaporkan jugalah. Asal masuk Kelantan ni. Okey, saya nak bangkang aja di sini sebab saya kurang bersetuju dengan Muhammad Najmi hello, semua dengar ke? Boleh saya mendengar. Testing. Silakan. Okey, saya kurang bersetuju. Semua ada. Sila gemukan. Okey. Baik. Sorry. Saya rabun. Saya tak dengar. Saya nak bangkang topik. Jangan tukar topik. Kalau macam tu saya buta lah. Ni dah rekod Okey, teruskan. Okey. Saya kurang bersetuju. Memang ekonomi kita akan meningkat. Tapi kita fikirkan balik kurangnya pekerjaan kepada warga negara kita sendiri di sini. Kalau kita nak lihat saya sendiri 3 tahun sudah menganggur. Kali ini baru dapat join parlimen. Tapi amat kurang memberansangkan kalau jika warga asing datang ke negara kita. Saya kurang setuju sebabnya banyak lagi kekacauan yang akan berlaku. Okey. Lagi saya tak tahu, lepas ni kalau ada saya nak bangkang saya masuk lagi, okey? Terima kasih. Okey. Chowky terus. Okey. Terima kasih kepada YB1 Muhammad Akmal Hafiz. Kesan negatif sangat ni. Okey. Betul. Dia secara ulas dia cakap mengenai warga asing, dia mengambil job warga Malaysia. Oleh itu banyak warga Malaysia menganggur. Tapi bagi saya kurang sikit disebabkan sikap pilih Betul. Ada apa-apa pecadang yang nak cadang sikit Saya. Teruskan. Perdana Menteri Perdana Menteri Aiman. Nama saya Muhammad Syah bin Kamarudin. Okey, hari ni saya nak cerita pasal positif akibat kedatangan pendatang asing. Okey, poin saya satu je. Yang pertama, mempercepatkan proses pembangunan negara. Okey, macam sedia kita maklum, Malaysia merupakan sebuah negara yang pesat membangun. Oleh itu, Malaysia sentiasa melakukan perubahan menyeluruh khususnya dalam pembangunan negara, infrastruktur dan sebaliknya. Oleh itu, kesemua ini perlu dibangun dalam masa yang singkat, selaras dengan perkembangan negara lah. Okey, dalam usaha ini kita membuat satu inisiatif untuk mengambil pihak pendatang asing
seperti warga Vietnam, Myanmar, India dan Malaysia. Dengan adanya pendatang asing yang bekerja sebagai tenaga buruh, maka proses ini dapat membangunkan negara dengan lebih cepatlah. Okey. Itu ya daripada saya. Baik, terima kasih kepada YB Akmal Mansyah. Satu poin yang amat baik di situ. Bagus. Poin yang amat baik. Untuk memcepatkan proses pembangunan yang ada di Malaysia ini, kita perlukan pendatang asing sebagai buruh kasar bagi menggantikan warga Malaysia yang kurang pada kerja berat-berat ini. Okey. Ada poin yang pihak pembangkang nak lawan sikit. Okey, saya hendak membangkangnya. Wush. Bagus lah. Kau jangan. Engkau Boleh, nak baca apa? Nama saya Hafizul Zikri. Okey, sekian kita dimaklumkan bahawa kemasukan pekerja asing untuk memenuhi sektor-sektor industri, tapi dia juga akan membawa ancaman kepada sektor keselamatan negara. Oleh demikian menyebabkan Cakap spontan. spontan ni. Oleh yang sebabkan terlampau banyak pendatang asing atau mengambil buruh kerja pendatang asing, ini akan menyebabkan keselamatan rakyat tempatan terancam. Hal ini juga telah merekodkan kenaikan keselamatan, ancaman keselamatan kepada negara oleh warga asing telah meningkat. Jadi saya membangkang isi kepada YB Aiman. Ya, Okey, saya sokong bangkang tu. Okey, Zafran, boleh senyap sikit? Saya sebagai Okey, terima kasih kepada YB Hafiz Zikri ya. Satu poin yang amat menarik. Okey, disebabkan banyak pendatang asing yang datang ke Malaysia, Bertenang. jadi keselamatan negara amatlah tidak ketat sangat. Disebabkan mereka berkumpul pada satu tempat dan mereka membuat satu kumpulan untuk mereka sahaja. Oleh itu, seperti yang baru-baru ini berlaku, sebuah kes pecah rumah dilakukan oleh 3 orang warga negara asing yang memegang kad UNCHRB. Ya, betul. Betul. Setuju dengan poin akan mengancam keselamatan negara. Ya. Oleh itu, seterusnya, seterusnya. Abu Mat, boleh saya sambung? boleh. Tak payah Sila. sambung. Okey, cakap je. Dipersilakan. Okey. Macam saya usulkan tadi, pendatang warga asing menyebabkan pekerjaan terhad kan. Sebab dari segi gaji, kita boleh tengok sekarang mata wang Malaysia semakin menurun disebabkan gaji-gaji mereka. Ini kerana Macam mana? Saya bangkang. Okey. Saya bangkang. usul YB Zarfan. Ini betul. Macam kita tengok sekarang kan, kebanyakan majikan terlalu banyak mengambil pekerja asing sebab gaji yang dibayar kepada mereka adalah sedikit. Itu menyebabkan peluang pekerjaan untuk orang Malaysia, orang tempatan semakin terhad. Adakah kamu semua tak mampu melihatnya? Cuba tengok dengan Bukti dulu. Bukti dia bukti. Saya sokong. Saya bangkang usul YB Sabar. saya bangkang. Okay, Saya semua sokong. Duduk. Sila bertenang semua ya. duduk bersabar. Tutup Okey. tutup mic. Bertenang. Saya Sila duduk, bangkang. jangan berdiri. Semua tutup mic dulu. Okey, Seperti tadi buktinya, poin yang mana diajukan buktinya? oleh- Okey, tadi poin yang diajukan oleh Akmal, kau pihak Yang mana? Amat Berhormat. Pembangkang ke penyandang? Sokong aku. Okey, sebentar ya. Tadi poin yang diajukan oleh Yang Amat Berhormat Zarfan mengatakan gaji minimum di Malaysia ditetapkan oleh disebabkan oleh kelambakan pekerja asing.
Ya betul tuan. Pihak pencadang ada yang nak membangkang ni? Sebab Saya kalau saya nak mencelah boleh, saya nak Tadi pun- mencelah. Kalau tadi saya bangkang, sekarang ni saya nak sokong. Sebabnya saya nak sokong YB Zafar Wahab kita. Sebabnya apa yang dia katakan tu betul. Kalau kita you dapat memang kena sokong sebab you team dia. okey. Ni YB Zafran ni Kamu di mana? Saya bukan pekhianat. Anda Saya ni bukan kenapa? pekhianat. Saya bukan pekhianat. Awak jangan jadi belalang kat sini. Abang Kan sebut bawa Tarik tenang balik, ya. tarik balik. Dia cakap belalang kat sini. Tarik balik siapa cakap lalang. Tarik balik. Okay, saya tarik balik, saya tarik balik. Sila bawa tenang ya. Okey, terima kasih. Okey, Okey. kita beri semua tenang. Kita beri peluang kepada Yang Amat Berhormat Akmal untuk mengutarakan pendapat beliau. Okey, terima kasih ya YB Lokman. Okey. Saya memang sokong YB Zafran kita. Sebabnya kalau kita lihat sekarang di sektor swasta. Okey. Kalau kita dapat lihat di kilang-kilang, okey, gaji orang-orang pendatang asing ni, mereka tidak ada EPF atau SOSO. Jadi mereka akan dapat fully gaji mereka. Dan kalau kita dapat lihat dari sini, rumah mereka saja, satu rumah tu 20 orang duduk. So di mana duit Malaysia semua? Semuanya akan dihantar ke luar negara dan negara kita akan kemerosotan di situ. Okey, saya sokong. Saya pun nak mencelah. Sila. Okey. Dipersilakan. Zafran. Betul dia cakap. Pendatang asing datang ke Malaysia menyebabkan pendapatan negara berkurang. Tidak dapat Ulang balik. Sebab punca pendatang asing ke Malaysia ialah untuk bekerja, mencari rezeki. Senario ini menyebabkan wang tempatan mengalir ke negara asal mereka. Kerana apabila mereka mendapat gaji, mereka semestinya mengira. Kamu tengok speaker apa itu? Saya bangkang dengan YB. Apabila Amirul Zafran. mereka mendapat gaji, mereka mestinya mengirim sebahagian duit gaji balik ke negara asal mereka. Tak, YB Zafran, tolong jangan jerit, Setiap tahun merugi beribu-ribu dalam Nanti dulu. saya nak bangkang. Sabar. Mohon bertenang semua, mohon bertenang. Jadi Kita minum. fenomena ini harus tidak berlaku lagi. Nanti Abang dulu. Dewan kita Duduk. Saya Okey. suatu hari nanti duduk. Tampakkan situasi ini. ikut akta 311. Bila presiden bercakap, kita perlu senyap. Okey, sabar. Skip dah habis dah, okey? Boleh semua? Tidak hormat. Saya sedang berucap. Baik. Okey. Saya mendengar. Dulu. Okey, jadi pihak pembangkang telah mengutarakan kata-kata yang mengatakan gaji Yang kesat. minimum Malaysia ditetapkan oleh pendatang asing. Ini kontra dengan pencadang yang mengatakan pembangunan negara disebabkan oleh mereka. Jadi pencadang tak ada yang mahu membangkang kata-kata Saya mau membangkang. kata-kata durjana mereka ini. Saya mau Tak membangkang. ada dah, Saya nak bangkang. Diorang dah tak boleh nak bangkang apa. Saya nak bangkang. Sabar. Tamat lah. Ekonomi kita dah YB merosot. tamat je. Sabar. Saya tolong. Bila tarik. Masa pun dah habis. Dewan dah panas ni, dah panas. Aircon dah tutup. Balik lah. Saya nak bangkang. Saudara Adam. Kita Okey. Teruskan. YB Adam. Okay, macam pihak pembangkang kata tadi, kesan negatif terlampau banyak daripada kesan positif. Okey, jika kita lihat balik, adakah pemuda kita ni sanggup melakukan kerja-kerja buruh kasar di situ? Sanggup. Ya, sanggup. Okey, macam YB Akmal kata sanggup. Di mana bukti kita? Sedangkan kita pun menghantar anak-anak kita pergi ke luar negara untuk tidak menjadi buruh kasar. Tak, macam mana kita nak dapatkan bukti kalau gaji kita sama taraf dengan warga asing? Betul, saya sokong. Nanti Tarik dulu. balik apa yang anda cakap. Nanti dulu. Saya Kita bangkang YB Adam punya isu. Nanti dulu. Kita dengar Bukan kerajaan lah macam ni. Yang Amat Berhormat Adam dulu. Kita dengar pendapat dia dulu. Okey, teruskan. Baik. Yang Amat Berhormat Adam. Okey. Tak semua. Okey, satu lagi.
macam kita ambil daripada pekerja daripada Indonesia, kebanyakan menjadi buruh menjadi pembantu rumah. Sila menggunakan perkataan yang formal dia. Jangan duk hang sangat. Tolong kick Zafran ni. Ini Dewan, hormat Dewan. Tolong kick dia sekarang. Okey. Tolong hormat Kita di dalam dewan yang mulia ini, mari kita bersama-sama nyanyi lagu Negaraku. Okey, teruskan Adam. Teruskan Adam. Orang gaji tadi. Okey, adakah sanggup anak-anak perempuan kita sanggup menjadi buruh menjadi pembantu rumah tetap? Sebab sebab mungkin remaja kita sekarang cenderung mengikut trend semasa dan menganggap kerja-kerja pembantu rumah ni sebagai pekerjaan yang leceh, yang susah. Sebab itu kita mengambil peluang untuk kita macam mengambil pekerja asing lah untuk melakukan kerja-kerja buruh kasar, kerja-kerja pembantu rumah ni. So dari situ bila kita dah ambil pekerja asing ni, kita akan menjana perhubungan dua hala di antara negara mereka dengan negara kita. So automatik ekonomi negara kita akan bertambah. Sekian dari saya. Okey, saya masuk. Saya bangkang. Belum. Nanti. Saya bangkang. Setuju dengan pencadang ni. Saya pun nak cakap. Apa dok busy sangat? Bawa aku tidur. Speaker seorang ni. Okey, teruskan speaker. Okey. Poin yang diberikan Muhammad Adam, warga Malaysia memandang leceh pada pekerjaan yang dilakukan oleh orang yang berikut. Macam kita menjadi suri rumah, jadi pembantu rumah. Mana ada gadis Malaysia depa nak kerja macam ni, depa tak pandang sangat kerja macam ni. Boleh saya masuk ya sebelum saya lupa? Tapi apa kena mengena dengan ekonomi Malaysia? Arif, saya bangkang. Apa kena mengena dengan ekonomi Malaysia? Ekonomi Malaysia. Betul tu. Kita menjalankan hubungan antara dua hala antara Malaysia dengan Indonesia. Ya, saya setuju. Saya setuju benda tu. Ya, saya setuju benda tu betul. YB Wan Muhammad Akmal Hafiz, sila sambung. Saya nak ketengahkan usul ni ya. Sebabnya apa yang diusulkan oleh YB Muhammad Adam ni dah betul dah. Saya setuju yang tu. Tapi kita sepatutnya tak mengambil warga asing dalam kuantiti yang banyak. Sebabnya akan merugikan Saya sokong. Bukan tak salah kita nak ambil warga asing untuk bekerja sebagai suri rumah. Bukan suri rumah pula. Saya sasun. Sebagai kurang gaji. Tapi masalahnya kita jangan ambil orang tu terlalu banyak. Kita tak nakkan kuantiti yang banyak ya. Tapi dia Saya ambil langsung. Tapi dia ikutkan. Okey, usik pasal isu kuantiti saya nak cakap sikit. Sila Wabi. Sila. Kalau kuantiti tu terlampau banyak, dia boleh menjejaskan keselamatan negara. Betul. Pelbagai isu boleh keluar lepas ni. Kejap. Saya bangkang YB Amirul Zafran pasal awak ulang balik poin yang diberikan rakan-rakan awak tu. Kenapa perlu diulangkan? Tak, saya kita menegakkan kebenaran. Betul. Keselamatan di negara kita sangat penting. Bukan saya mengulang benda tu. Okey, bagi YB Adam, isu tu saya nak membangkang di sini. Okey, teruskan. Cantik. Okey. Bangkang cepat. Okey, bagi YB Adam telah mengemuka isu untuk pekerja warga asing adalah untuk membuat seperti orang gaji di Malaysia. Tapi itu tidak penting dikarenakan Malaysia ini telah mengadakan sebuah institusi untuk memenuhi segala pekerja industri, iaitu telah menubuhkan college vocational. Ya betul. Itu adalah sokong. Saya sokong. Untuk memenuhi
untuk menggantikan pekerja-pekerja asing ini. Boleh bagi saya jadi bercadang pula. Boleh. Bukan Moderator betul, moderator. Okay, sebentar. Bagi saya bercakap dulu. Diam. Okey. Minta Okey, bawa tenang. Sabar. Semua diam. Bagi saya bercakap dulu. Terima kasih. Saya dah call ni. Bila saya dah balik ni. Dewan dah panas ni. Oi. Sabar. Okey, bagi aku cakap dulu. Bagi tetap. Baik, jangan video. Lagi nak hantar video ni weh. Poin saya bila pula Sabar. Seperti yang diketengahkan oleh YB Hafiz tadi dengan idea kerajaan menubuhkan college vocational untuk membantu technical skills rakyat Malaysia. Tetapi adakah kita lihat rakyat Malaysia sendiri ingin bekerja dalam sektor yang dipenuhi oleh warga asing seperti yang diketengahkan oleh Adam. Contohnya dalam sektor pembinaan bangunan. Seperti yang kita lihat, orang kita lebih cenderung untuk menjadi supervisor. Jangan memandang ke Green arah card supervisor holder. sahaja. Minat orang lain-lain. Ya betul WB, saya sokong WB. Sila ketengahkan ni. Semesti semua orang ingin menjadi Hormat supervisor. sikit. Mereka nak jadi bos kan? Bukan Tidak speaker semestinya semua. Kenapa kita memandang ke arah itu? Apaan kau sokong siapa Pan? Tapi yang apa yang Jelaskan, dibentangkan kenapa oleh Tuan-tuan semua ke arah itu sahaja. Berfikirlah secara luas. Ini memang berfikir secara luas. You tengok yourself. You Tapi- nak angkat batu bata. tapi kenyataan tu. Ada kau nak kerja biasa. Tak ada, mereka semua nak That's why saya pangkat cakap, tinggi je. minat Ada. orang Lain-lain. Kebanyakannya yang memilih ni di Ada certain yang suka menjadi supervisor. Ada certain suka menjadi technician. Tapi dia ikutkan. Tak ada Nak tapi lagi. tak. YB Pula- Amirul, pelatusan YB dia Amirul, seperti sabar. saya dia nak jadi Muhammad Dewan. Muhammad Dewan. Seorang dia pulang Pembangkang jangan bersuara. YB Amirul Muhammad sikit. Perasaannya sikit sangat je. Cadang ni. YB Kuantan senyap bercakap YB Kuantan. Tak mati Pukul seorang-seorang Apa lagi yang nak masuk Baik. Bombol. Okey, bercadang Dah lagi. lah macam Nampak tak? YB Amirul. Pecadang dah diam. YB Amirul Pecadang dah cakap. diam. Maknanya memang pecadang kalah. Okay. Macam tadi YB Amirul cakap, minat orang lain-lain. Sebab minat orang lain-lain itulah mereka tak memilih kerja untuk jadi buruh kasar. Kenapa pula tidak berminat untuk jadi buruh kasar sedangkan ada yang berminat untuk menjadi buruh kasar? Sebab tu saya cakap minat orang lain-lain. Ada yang minat untuk ke Betul. Saya lagi sokong. tinggi. Saya Ada sokong. yang suka nak jadi buruh kasar. Betul. Apa peminat coki tak? Siapa peminat coki? Tengah cari peminat coki nak. Nampak? Bercadang senyap. Mengapa bercadang senyap? Tak, saya nak buat grup WhatsApp. Tak. Mana ada tak Tak. ni? Saya Grup senyap WhatsApp. pasal saya menghormati Aduh. moderator kita Muhammad Syauqi. Ya. Moderator hormat jom speaker. Aduh. Korang duk gaduh-gaduh je senyap sikit. Minta maaf Tapi tak speaker, apalah. minta maaf. Saya memang Tak apa. emosi sikit speaker. Okey, teruskan. Okey, boleh YB Muhammad Adam teruskan. Okay. Macam saya cakap lah. Pasal kenapa mereka tak memilih tu? Pasal mereka memanglah setiap orang tak nak impian untuk dapat pekerjaan yang tinggi. Mereka tak memandang menjadi buruh kasar. Bagi mereka buruh kasar ni adalah last choice untuk bekerja. Ataupun orang kata pilihan terakhir lah dalam sampai kita. Dari situ Okey lah, kita dapat tengok. saya nak mencelah sikit boleh tak? Saya nak mencelah sikit. Ya, sorry ya, saya nak mencelah sikit. Okey. Okey lah, kalau nak ikutkan, statistik lah saya tengok lah kan. Tak nampak tu, tak nampak. Tak Apa tak? tengok pun. nampak. Menipu sangat. Ikut statistik yang saya tengok dekat sini kalau kita Boleh tengok tunjuk. Saya tak percaya benda jadi.
Betul. Aku dalam sampul lagi. Saya baru buka. Oh, sebab PKB ni banyak kena scam takut. Oh ya. Dia Oh, tunjuk. saya nak cakap ni. Nanti saya lupa. Okey, boleh teruskan. Okey, kalau kita lihatlah kan. Kebanyakan sebenarnya bukan orang kita memilih kerja sebagai buruh tu. Tapi kalau kita lihatlah siapa yang nak bekerja sebagai buruh sebenarnya. Sebenarnya kebanyakannya orang di luar bandar. Tapi masalahnya kerja-kerja buruh ni kebanyakannya di mana? Di bandar. Dan mereka harus pergi ke bandar untuk bekerja. Tapi dengan gaji yang diberikan kepada buruh itu tak memadai. Macam mana dia nak survive duduk dekat bandar? Cuba usulkan. Sila usulkan yang berhormat Adam. Okey, baik. Sebab kita terlampau masa mencebur ilmu kita. Okey. Ya, itu saya suka. Tapi yang betul. Teruskan. Lama loading tu. Okey. Sabar je. Babi saya nak ajar kali kalau tengah fikir tu acar-acar lag Tak apalah. Lagipun YB Adam pun sudah berpantun masa menceburi, kita tutup lah. Secara kesimpulannya sila masuk. Tak boleh lagi. Saya tak sokong. Okey, terus kepada kesimpulan sebab parlimen ni pun dah tak boleh nak kawal. Saya pun dah pening kepala. Saya okey lah. So, Okey, di kita sini teruskan pada dapatlah kesimpulan. menyimpulkan bahawa terdapat kebaikan dan keburukan keburukan dan kebaikan. Okey, Tuan Speaker boleh bagi kat area. Okey. Jika kita lihat di sudut positif, dapat meningkatkan ekonomi negara. Jika kita lihat dari sudut negatif, ianya akan mengancam keselamatan negara ataupun mengurangkan peluang pekerjaan kepada rakyat kita sendiri. Tetapi jika kita lihat orang-orang muda pun tak nak buat kerja-kerja yang warga asing ni buat. Okey, seterusnya apa yang perlu dilakukan oleh pihak kerajaan ialah apa yang perlu dilakukan oleh pihak kerajaan ialah dengan mengehatkan kemasukan pekerja asing di negara kita. Betul tak Speaker Syauqi? Betul lah. Saya sokong menghadkan pekerja asing di negara kita, tapi nak menghad tu Tapi apa lagi? Tapi susah nak had yang tu. Tak terkawal. Benda tak terkawal. Benda kau tahu ke dia masuk ke tak? Benda kita tak boleh nak kawal sangat. Nak boleh kita nak kurang pun susah. Benda yang di luar kawalan adalah bukan di bawah penguasaan kita. Itu adalah di bawah tindakan kerajaan. So, alah YB, kalau macam tu doa je lah YB. Alah YB. Marilah kita bersama-sama doakan kesejahteraan Malaysia dan semoga isu pandemik yang berlaku di negara kita cepat dihabiskan. YB jangan tengok shilling Kita akhiri perbincangan ini dengan apa selalu ustaz-ustaz kata last tu? Wa taufiq hidayah. Saya nak mencelah sikit boleh tak? Dia. Dengan tasbih Halo. dan surah As. YB Kuantan nak bagi ni. YB Kuantan, saya nak mencelah sikit Dah conclusion pun nak mencelah lagi. Ya, saya nak tambah sikit yang pasal kesimpulan. Lah YB tak mencelah tak tambah ni. Aduh YB. Saya nak tambah sikit kesimpulan Okey, tambah. Okey, boleh. Silakan. Kesimpulan daripada persidangan ini saya dapat lihat pendataan sini dia memberi pelbagai kesan antara yang positif dan negatif Contohnya yang telah antara yang telah dicadangkan oleh pencadang dan perbankan kita boleh lihat di sini dia memberi kesan positif dan negatif kepada individu, masyarakat ataupun negara kita. Itu pihak berkuasa juga haruslah bekerjasama ataupun menguatkan lagi, mengetatkan lagi peraturan ataupun keselamatan negara yang di mana kita mengehadkan bilangan pendatang asing masuk ke negara kita. Seterusnya kita sebagai rakyat
haruslah berganding bahu dan memberi kerjasama kepada pihak berkuasa ataupun kerajaan untuk membanteras kemasukan pendatang asing tanpa izin di negara kita. Okey, lepas tu yang last sekali adalah oleh yang demikian, sebagai rakyat Malaysia, sayangilah tanah air kita. Jangan biarkan bumi kita ini dibanjiri oleh orang-orang luar. Semangat patriotik. Alah YB, pantun lebih lah YB. Ini last daripada saya. YB. Taklah, nak tidur ni. Okay, last. Terus Okay, Jangan semangat macam tu. patriotik. Okay, Kita ni di sidang parlimen. Okay. Sabar semua, sabar. Ni last daripada saya. Ni last point daripada saya. Lepas tu boleh tidur. Okay. Okay, semangat patriotik sangat diperlukan ketika ini demi tanah air kita yang tercinta. Okay, itu saja daripada saya. Oi, tak cakap. Jangan sebut speaker. Hormat, tolong hormat. Cuma sikit Okay, lagi. Oh, sikit. Dia sikit je. Sudah tu Dah YB. biar. Saya dah biar. Itu saja daripada saya. Okay, Tadi kata terima sikit. kasih. Terima kasih ke atas konklusi yang diajukan oleh Tuan Eri ya. Okey, marilah kita akhiri persidangan ini dengan tasbih kifarah dan solat puas. Ini kali kedua saya baca ni. Okey, dah belah. Buka. Oh, okey. Assalamualaikum. Stop. Assalamualaikum.